Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sifah Alizarina, daripada Forever Living Products. Kali ini ingin berkisarkan tentang jual beli ataupun apa yang panggilnya perniagaan lah, ataupun dalam Islamiknya adalah muamalat. So sekarang ni saya refer pada definisi untuk muamalat lah dari segi Islam, benda yang sama juga. Kita rujuk dululah ada punya definisi dalam Islam. Yang penting kita takkan lari daripada definisi dan rukun. Jadi rukun dan syarat sah lah, macam dalam solat lah, kita ada rukun, ada hukum dia, apa hukumnya, macam tu jugalah muamalat. So definisi muamalat ni ataupun jual beli ni adalah disebut al-bai' yang bererti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita ada person A dan person B. Kita ada person kita dengan person B, kita nak tukar barang suka sama suka, ataupun ada sesuatu nilai yang kita boleh gantikan dengan barang kita lah. Ataupun kita ada nilai yang dipanggil nilai mata wang, sebagai satu medium, dan yang person B ada barang tersebut. So kita berikan mata wang pada person B dan person B pun memberikan barang tersebut kepada kita. So situ dah jadi transaksi, ataupun jual beli. Menurut Imam Hanafi, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau menukar sesuatu yang diingini dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat, sama ada sistem barter ataupun sekarang ni dengan sistem mata wang lah. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahawa cara khusus yang dimaksudkan adalah ulama Hanafiah adalah suatu ijab kabul. Yang penting ada ijab kabul, atau juga boleh saling memberikan barang dengan harga dari penjual dan pembeli. So di sini diterangkan, rukun jual beli ni sebenarnya hanya ada 4 saja. So kita tengok 4 ni sekiranya fulfill keempat-empatnya, so terlaksanalah jual beli tersebut. Yang penting ada orang yang berakad, ada dua parti ataupun dua parti lah yang melakukan transaksi tersebut, dan juga ada syirat. Syirat ni adalah ijab kabul lah, ijab dan kabul, akad lah. Yang ketiga adalah barang yang dibeli. Yang keempat adalah nilai tukar sebagai pengganti barang. Itu nilai mata wang. Ada orang tu ada berakad, antara dua orang tu ada berakad, dan juga ada barang yang nak ditukarkan. Dan juga ada nilai pengganti pada barang tersebut. So hanya ada 4 sahaja rukun dia. Kalau keempat-empat ni proceed, so terlaksanalah jual beli tersebut. Sangat simple, betul tak? Kita dah selalu buat benda seharian. Kita lakukan jual beli ni adalah dalam rutin seharian kita. So insya-Allah semuanya baik, semuanya tak melanggar syarat lah. Tak melanggar syarat, insya-Allah. Yang penting kan ada akad semua tu kan. Apakah kat sini Kak nak cerita apakah perbezaan, baru kita masuk perbezaan antara tradisional perniagaan tradisional dengan perniagaan network secara network. Networking business lah. Networking business versus traditional business.
Okay, apa dia punya perbezaan. Okay, perbezaan. Okay, dari segi gambar ni pun kita dah tahu. Okay, ini bahagian traditional business di mana setiap ada beberapa level ya. Sebenarnya traditional business ni benda yang paling asas lah. Okay, benda yang paling asas ada pengilang, ada pengilang ni berkemungkinan daripada luar negara. Okay, so perlu ada national agent. Okay, sekiranya kemudian pergi ke wholesaler. Sekiranya barang daripada luar negara lah, kilang daripada luar negara ni cerita ni. Kemudian wholesaler, lepas tu sales force, lepas tu advertising lagi, retailer. So barulah bahagian consumer. Okay, bahagian pengguna. So di sini ada beberapa layer lah. Okay, paling tidak pun pengilang, kemudian wholesaler ataupun kemudian retailer, baru consumer. Okay, kalau dia nak cut kan. So masih lagi dia punya stage yang banyak. Bermaksud di sini consumer perlu cover banyak cost di sini. Betul tak? Okay, cuba lihat di bahagian sekarang ni saya fokus pada forever business, forever network business lah. Okay, saya tak fokus pada company lain. Saya hanya fokus pada forever living punya plan lah. Sekarang ni forever living dia dah cover. Okay, anggap dia dia rasanya saya perlu share gambar ni untuk saya jelaskan. Sekejap ya. Sekejap. Okey. Saya perlu jelaskan di sini. Mudahlah untuk saya nak conteng. Okey, di sini misal kata saya buat, okey. Ini bahagian retailer. Retailer ni adalah kita, okey. Dan sama level dengan level distributor. Okey. Lihat di sini berapa daripada manufacturer. First stage, berapa banyak langkah dia? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 step. Forever living dah cut. Okay. Ini sebab daripada ni kita assume daripada kilang overseas lah. Okay. Jadi forever dia adalah peladang. Okay. Forever living adalah peladang. Sekejap ya. Maaf ganggu. Okay, sorry. Okay, forever living adalah peladang, pengilang dan juga pengeluar. Okay. Ada 3 item di sini yang di cover. Okay. Dia lah buat, dia lah mempunyai ladang sumber, iaitu pengeluar aloe vera dan produk lebah terbesar di dunia. Okey, kemudian dia ada kilang yang buat segala produk-produk yang berasaskan aloe vera dan bee products, dan juga beberapa nutrisi yang lain. Kemudian distribution center dia juga adalah kepunyaan Forever Living. Bahagian kebiasaannya syarikat-syarikat lain adalah distribution center, bukannya peladang ataupun pengilang. Okey, ada beberapa syarikat networking yang lain. Tetapi di Forever Living dia telah cover peladang, pengilang dan distribution center. So dekat sini dia cover cost 100%. So dia cover cost. So dia boleh buat adjustment dekat situ. Dia boleh berikan yang lebih kepada bahagian distributor ni, iaitu kita sebagai sekarang ni Forever Living panggil Forever Business Owner. Tetapi bahagian retailer, dia dah maksudnya kat sini keuntungan dia berkemungkinan, okey, kemungkinan besar akan lebih tinggi berbanding di sini.
sebab peratusan dah sedikit. Okey. Betul tak? Okey, misal katalah kalau purata pun mungkin di sini bagi 50% ke, ataupun sini daripada keuntungan sini mungkin ambil 70% ke, sini dah berapa dah, 70% bawah ke sini dah makin lama makin kurang. Tetapi di sini ada berapa step je. So possibility untuk mendapatkan keuntungan yang besar adalah lebih tinggi di forever berbanding di traditional business. Okey, dekat situ dah boleh faham ya. Okey, kemudian saya terangkan lagi. Itu dari segi keuntungan, memiliki keuntungan daripada penjualan produk lah. Okey, kali ini kita lihat pula pada orang panggil, dikatakan sekarang ni di musim pandemik. Okey, kita untuk mendapatkan konsistensi di dalam kita punya sales, kita punya market. Berbanding dibanding dengan ini ada forever. Ini adalah forever living. Forever living saya ambil warna biru bukan. Di sini ada forever living. Kemudian di sini adalah sekejap. Di sini ada forever living. Ini adalah traditional business. Jadi so saya lakarkan di sini. Kita lihat traditional business dulu ya. Kalau traditional business, kita nak cari pelanggan. Di musim COVID ini, saya nak tanya, kedai buka ke tak bila kita dah PKP? Tak buka kan? Jadi di situ bisnes kita dah terganggu. Misal kata kita buat kita buat kedai sekarang ni berkaitan dengan forever kan, lebih kurang compare dia kedai jamu lah, lebih kurang kan. Kat situ dah ada ni barang. So kalau kedai jamu, customer tak boleh datang. Peratusan customer tak boleh datang. Itu satu. Kemudian PKP pandemik misal kata isu pandemik customer tak boleh datang kan. Jatuhnya customer, peratusan dia dah turun lah. Betul tak? Kemudian tak ada yang bawah So pelanggan kurang. So saya nak tanya kat sini. Saya nak tanya di sini. Di kedai jamu tersebut, dia pegang tak customer dia? Adakah customer dia adalah customer pelanggan tetap ataupun pelanggan yang mundar-mandir yang secara walk-in? Kebiasaannya walk-in, betul tak? So dekat situ possibility untuk dapatkan repeat sales sangatlah rendah. Sangatlah rendah di situ. Tetapi berbanding dengan di forever living, dia dah pegang, dia dah ada pelanggan tetap, iaitu itulah dipanggil membership. Betul tak?
Bila pelanggan tetap dia paling cikai pun dapat 5%. Paling cikai dia dapat 5% diskaun. Betul tak? Untuk yang siapa dah tahu ke forever lah. Okey. Paling cikai dah dapat 5% diskaun pelanggan tetap dia. So pelanggan tetap kalau berbanding orang yang dah tahu confirm dia dapat diskaun dekat direct dengan manufacturer berbanding dengan kedai yang dia tak tahu pun dia dapat diskaun ke, waktu bila dia dapat diskaun dia mungkin sekejap-sekejap waktu tertentu saja. Mana dia akan pergi dulu? Mana yang dia prefer? Pastilah dia akan lebih prefer yang ada diskaun tetap. Betul tak? So dia pergi beli je memang dia dah 100%, dia dah tahu confirm memang dia dapat diskaun 5% kat situ. Paling cikai lah dekat forever ni. Okay. So percentage untuk dia membuat pembelian, okay, customer kita dah membuat pembelian adalah lebih tinggi berbanding dengan kedai jamu yang hanya memerlukan customer yang walk in sahaja. Betul tak? Okay. Jadi sebab kerana di musim pandemik ni okay. So lagi satu di musim pandemik ni, so online lebih tinggi berbanding offline. Betul tak? So bila online lebih tinggi, so Forever Living dah menyediakan online platform untuk distributornya. Okay. Dia dah siapkan online platform untuk distributor dia. Okay. So sangat mudah. So dari segi penghantaran, dari segi packaging, semua Forever Living dah cover kat situ. Okay. Betul. Jadi tapi di kedai jamu dia kena ambil peranan lah. Mungkin adalah. So last dia akan pergi ke online juga. Dia perlukan online juga. Mungkin dia perlukan benda-benda yang online lah. Okay. Untuk cover dia punya business. Okay, betul tak? Ni pelanggan tetap ni daripada 5% sampai ke 48% Ni Forever Living. Ni Kak Ina nak cerita lah. Okay, dia boleh daripada 5% boleh cecah ke 48% based on our performance lah. Okay. So okay, safe Jadi di sini kita refer back pada rukun jual beli. Okay. Rukun jual beli. Okay. Rukun jual beli Okay. So dekat situ kita dah nampak mana yang lebih sesuai yang lebih sesuai kita apply pada zaman pandemik sekarang. Betul tak? Okay? Lebih pada online, lebih pada business yang dah well perform dari segi online platform lah. Okay? Dan Forever Living sangat well perform dalam rangka dalam dia punya tools online tools dia. Okay, sangat-sangat dari segi marketing, dari segi sistem sangat-sangat excellent bagi Kak Ina. Sebab Kak Ina orang sistem, Kak Ina tahu sistem dia sangat-sangat excellent. Sebab sangat cepat tindak balas mereka, tindak balas Forever Team ni sangat-sangat macam you punch back. Dia macam punch back. Kita bagi, kita ketuk dia bagi. Kita ketuk dia bagi. Macam tu lah Forever Living. Okay. So sangat-sangat interaktif bagi Kak Ina. Okay. So sangat rugi siapa yang tak kenali Forever ni. Okay. Sebab Kak Ina dah tengok sistem dia sangat-sangat swing. Okay. Sayang sangat siapa yang tak bergerak di Forever Living. Okay. So turn back to rukun jual beli. Okay. Hanya perlu 4 saja syarat. Okay. 4 saja rukun. Okay. Ada 2 orang yang berakad. Okay.
sekarang ni kita gunakan medium Forever Living. Forever Living adalah barang, Forever Living products. Barang-barang di Forever Living adalah barang. Okey, tengok ni. Okey, barang-barang di Forever Living. Okey, barang-barang adalah barang-barang dari Forever Living. Okey, betul? Kemudian, ada nilai tukar pengganti barang. Ada iaitu mata wang. Betul? Okey. Ada orang yang berakad, iaitu kita sebagai distributor dengan our customer yang masih belum join ahli ataupun yang nak beli runcit ataupun nak join ahli. Okey? Okey. Dua-dua boleh dimasukkan dalam dua orang yang berakad, iaitu distributor kita dan juga customer. Customer itu adalah yang beli runcit ataupun yang jual, yang mendapatkan 5% diskaun dengan join ahli. Okey. Apa bezanya runcit dengan join ahli 5% tu? Itulah yang Kak Ina cerita tadi. Kalau runcit saja dia macam customer walk in lah. Kan, betul. Tetapi kalau 5% diskaun tu, kita dah jadikan dia sebagai pelanggan tetap kita. Okey, boleh faham? So dia lebih customer tetap kita akan mendapat lebih privilege lah, lebih keutamaan daripada kita berbanding customer yang walk in. Betul tak? Jadi apakah privilege yang dapat? So information tentang produk, tentang stok yang masih yang dah yang stok baru yang sampai, ataupun banyak lagi lah tentang produk dan juga company itu sendiri. Okey. Dan juga segala benefit lah yang dia boleh dapat. Kalau boleh upgrade lagi level daripada 5% ke 30%. So dekat situ. Tapi yang runcit yang tadi, yang walk-in tadi tu, yang hanya beli harga runcit sahaja, dia tak dapat info yang dia boleh dapat upgrade lagi, diskaun ke 30%, dia tak dapat info tu. Itu perbezaan dia. Okey. So di sini di situ ada syarat iaitu akad. Okey, akad. Tengok sekejap ya. Plan, itu akad berkaitan dengan plan dia. Kita sebagai distributor terangkan plan, okey, ataupun kita bagi tahu harga jual, dan juga ada Forever Living ni ada plan dia, ada plan marketing. Okey. So kita terangkan semuanya, akad ijab dan kabulnya. Ijab ijab dan kabul. Ijab dan kabul. Jadi Forever ni ada dia punya plan. So kejap lah. Kat sini. Okey. So plan dia ada akad, iaitu ijab dan kabul. Berkaitan semaksudnya kita terang pada customer kita berkaitan dengan plan. Okey, kalau customer tu tak apalah, saya nak retail price, nak retail sahaja. So dia punya akad tu dah pergi ke harga pasaran. Okey. Lepas tu kalau customer tu cakap, okey saya nak 5% lah, so saya nak jadi ahli macam mana? So bermakna akad tu dah pergi ke bahagian pelanggan tetap, iaitu dapat 5% diskaun. So situ dah ada akad. So bagi di sini bermaksud Forever Living melepasi ketiga empat rukun jual beli. Okey, dari sini yang Kak Ina faham lah. Okey. Alright. Jadi so apa pendapat yours tentang Forever network marketing berbanding dengan tradisional? Ini baru antara dengan tradisional tau. Belum lagi dengan company yang lain. Kak Ina hanya bercerita tentang Forever Living network marketing berbanding dengan traditional marketing yang ada yang kita jalani sekarang. Okey. So inilah perbezaan dia. Okey.
sangat jimat, sangat berbaloi. Okay, siapa yang ingin berbisnes adalah Forever Living bagi saya, bagi Kak Inam, insyaAllah salah satu option yang sangat menguntungkan. Okay, so dan insyaAllah moga terus dirahmati. Okay, so that's all for my sharing for today about network marketing and traditional business. Okay, so all the best to you. So apa-apa berkaitan lagi yang tentang business plan, business plan di Forever Living, boleh refer pada saya akan terangkan lebih lanjut dengan anda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.